Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wanda Amanina binti Waziruddin, nombor matrik 77124. Saya akan membentangkan tentang proposal different. Senarai terdapat dalam jadual kandungan pembentangan ini. Yang pertama adalah latar belakang kajian, seterusnya kajian literature, metodologi, jangkaan hasil dan rujukan. Latar belakang kajian. Pengkaji telah menggunakan kandungan ini sebagai tempat untuk mengkaji tentang kelebihan makanan tradisional Sarawak yang menjadi medium tarikan pelancong menerusi penyataan masalah, kepentingan kajian, persoalan kajian dan tujuan kajian. Penyelitian kaedah-kaedah pendidikan yang dilakukan oleh pengkaji dapat memperoleh pelbagai maklumat tentang kelebihan makanan tradisional masyarakat Sarawak yang menjadi medium tarikan pelancong. Tujuan kajian, fokus utama mengkaji kelebihan makanan tradisional masyarakat Sarawak yang menjadi medium tarikan kepada pelancong boleh dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, pesta makanan yang diadakan setiap tahun, keunikan dan kelainan pelbagai makanan di Sarawak, gaya hidup, budaya dan tradisi tersendiri yang mempunyai makanan berbeza serta mempunyai kelebihan masakan yang jarang ditemui. Seterusnya ialah mempromosikan perbezaan etnik di Sarawak secara meluas. Salah satu strategi supaya makanan tradisional Sarawak menjadi medium tarikan pelancong dengan mempromosikan kelebihan dan keistimewaan secara meluas. Media sosial merupakan medium yang paling cepat sebagai medium untuk mempromosikan tradisi tersebut. Penyataan masalah yang dapat dinyatakan adalah pesta makanan yang menjadi tumpuan pelancong yang diadakan setiap tahun masih kurang jadi tarikan pelancong. Persoalan kajian. Yang pertama, isu pesta makanan yang diadakan oleh masyarakat di Sarawak setiap tahun kurang menjadi tumpuan tarikan pelancong. Persoalannya, bagaimanakah aktiviti pesta makanan yang mereka anjurkan menjadi tarikan pelancong? Objektif yang dinyatakan untuk isu tersebut untuk mengkaji cara bagaimana pesta makanan yang diusahakan oleh mereka sentiasa menjadi tarikan pelancong. Isu yang kedua ialah keunikan dan kelainan makanan tradisional Sarawak masih sukar untuk menjadi tarikan pelancong di Sarawak. Persoalannya, apakah cara untuk etnik di Sarawak mengekalkan keunikan dan kelainan supaya menjadi tarikan pelancong? Objektifnya ialah untuk menganalisis cara untuk mengekalkan keunikan dan kelainan makanan tersebut supaya menjadi tarikan pelancong. Isu yang terakhir dalam kajian ini ialah kepelbagaian gaya hidup, budaya dan tradisi etnik di Sarawak menyebabkan perbezaan hidangan makanan dan makanan yang sukar ditemui. Jadi, persoalannya, mengapakah perbezaan hidangan makanan tersebut menjadi penentu dalam konteks tarikan pelancong? Objektif bagi isu tersebut ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor perbezaan hidangan dan kelainan makanan etnik di Sarawak kepada pelancong. Seterusnya, kajian literature. Pengkaji telah berpandukan dan mengumpul sumber data daripada kajian lepas sebagai panduan kajian ini. Daripada sumber data tersebut, dia dapat membantu mendapatkan maklumat dan fakta-fakta yang berkaitan dengan kajian penyelidikan ini. Oleh itu, kajian ini memberi tumpuan terhadap kelebihan tentang makanan tradisional Sarawak yang menjadi tumpuan pelancong. Maklumat kajian literature diperolehi daripada beberapa artikel, jurnal dan laman sesawang. Mentafsirkan konsep. Dalam skop ini, pengkaji telah menggunakan skop ini sebagai untuk mentafsirkan dan mendefinisikan konsep tertentu. Teori yang ada untuk menyokong pemboleh ubah. Dalam skop ini, pengkaji telah menggunakan beberapa definisi yang diperolehi daripada pembacaan, jurnal dan laman sesawang yang lain untuk menyokong teori yang ada dan menyokong teori pemboleh ubah serta meletakkan definisi pada pendapatnya sendiri. Dalam bahagian ini juga, pengkaji telah menyediakan penemuan penyelidikan untuk menyokong hubungan antara penyelidikan pengkaji serta data yang dikumpul atau penemuan semasa. Metodologi reka bentuk penyelidikan. Secara keseluruhannya, penyelidikan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kaedah melalui pembacaan buku, jurnal, laman sesawang dan lain-lain. Semua maklumat yang didapati dan diperolehi akan dianalisis terlebih dahulu sebelum dilakukan dalam kajian ini. Dalam proses kaedah kuantitatif untuk pengumpulan data, pengkaji menyediakan soalan yang terstruktur.
Dalam proses kaedah kuantitatif, pengkaji menyediakan soalan kajian yang terstruktur untuk pengumpulan data. Bagi pengumpulan data, pengkaji membuat soalan alternatif untuk borang soal selidik. Bentuk persimpulan. Bagi aspek reka bentuk persimpulan pula menggunakan kaedah yang mudah untuk mencapai objektif kajian. Sampel yang terdapat pada soal selidik untuk dijawab oleh responden telah dibuat mengikut kriteria yang berkaitan dengan kajian sahaja. Menerusi reka bentuk persimpulan yang dibuat iaitu kajian review yang mempunyai tujuan tertentu supaya dapat mengawal pemboleh ubah dan soalan-soalan soal selidik. Teknik pengumpulan data. Pengkaji telah membuat pengumpulan data menggunakan kaedah kuantitatif. Teknik tersebut membantu pengkaji menjalankan pengumpulan data untuk mencapai objektif kajian. Pengkaji menggunakan kaedah borang kaji soal selidik melalui Google Form untuk diedarkan kepada responden. Borang soal selidik mempunyai 4 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A pada soal selidik kajian mengandungi mengenai maklumat demografi responden. Pada bahagian B pula ialah faktor-faktor yang menyebabkan makanan tradisional di Sarawak menjadi tarikan pelancong. Seterusnya ialah bahagian C yang berkaitan dengan punca-punca mengapakah adanya perbezaan makanan tersebut yang menjadi penentu dalam konteks tarikan pelancong. Akhir sekali ialah bahagian D yang berkaitan dengan cara-cara untuk etnik di Sarawak mengekalkan keunikan dan kelengan makanan mereka supaya menjadi pilihan pelancong. Jadi, kaedah ini dapat membantu pengkaji melihat kebenaran berkaitan dengan kajian yang telah dijalankan. Pengkaji telah menggunakan kaedah kuantitatif untuk mengumpul data yang diperolehi melalui soal selidik menggunakan Google Form dan mengkaji menggunakan dokumentasi lapangan. Jangkaan hasil. Bahagian ini, pengkaji mengharapkan tentang dapatan kajian dan penganalisian data yang didapati melalui kajian metodologi yang telah dijalankan melalui maklum balas daripada responden terhadap dapat menjawab semua persoalan yang terdapat dalam kajian ini. Pengkaji mengharap kajian ini dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan dan menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam isu yang ditimbulkan. Sumbangan kepada Badan Pengetahuan. Menerusi kajian yang dilakukan oleh pengkaji, terdapat beberapa cadangan dan idea yang dapat diterapkan agar dapat membantu pihak dalam konteks ini. Cadangan yang telah dikemukakan oleh pengkaji ialah meningkatkan lagi kaedah dalam mempromosikan pesta makanan yang diadakan di Sarawak agar lebih banyak tarikan kerana konsep yang ditentukan mempunyai peluang yang besar tetapi masih kurang promosi. Sumbangan kepada masyarakat. Sesuatu kajian haruslah menepati segala aspek pengurusan dalam semua perkara. Oleh itu, pengkaji telah menggunakan penyelidikan kajian ini untuk kegunaan dan menunjukkan kelebihan tersebut dapat membantu ekonomi masyarakat. Pengkaji menggunakan kajian ini untuk membuktikan kelebihan makanan tradisional di Sarawak mampu menjadi medium tarikan pelancong supaya dapat meningkatkan jualan ekonomi negeri Sarawak, malah membantu membuka ruang kepada masyarakat di Sarawak untuk menggunakan kelebihan ini sebagai medium tarikan pelancong untuk datang ke tempat mereka. Dalam kajian ini juga, pengkaji hanyalah mengikut kepada permasalahan, objektif serta konsep kajian sahaja agar tidak menyejaskan apa-apa ketentuan hanya sebagai faktor-faktor melalui pemerhatian, soal selidik dan bahan bacaan. Bagi kajian ini, pengkaji telah banyak menggunakan bacaan daripada jurnal atau laman web yang berkaitan dengan kajian sahaja. Sekian, terima kasih.